Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada tengah hari ini. Kita menyambung lagi perbahasan daripada 77 cabang iman. Perbahasan kita pada tengah hari ini ialah pada cabang iman yang ke-39. Cabang iman yang ke-39 ialah di bawah tajuk bersikap warak pada makanan dan minuman serta menjauhi perkara yang tidak halal. Pada cabang iman yang ke-39 ni, kita akan tengok dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang dibawakan oleh penulis untuk menerangkan pada kita tentang apa maksud warak di sini. Warak bermaksudnya sikap berhati-hati dalam melakukan semua tindakan. Ia bukanlah seperti mana yang difahami oleh sebahagian kita. Warak ni ialah orang yang jalan dia pelan, tunduk. Itu pretending ataupun perilaku sahaja. Tapi warak yang dimaksudkan sini ialah berhati-hati pada perkara-perkara yang makruh. Maknanya perkara-perkara tu dia boleh buat, tapi dia tak buat atas dasar untuk menjaga pandangan-pandangan orang. Kerana benda yang dia nak buat tu melibatkan pandangan dia daripada orang lain terhadap diri dia. Orang tengok dia sebagai siapa, dan tempat yang dia lakukan benda tu adakah sesuai untuk dia buat, macam mana suasana dia. Kita tengok dulu dalil daripada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ayat ni dikatakan ayat yang terakhir diturunkan daripada Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ketika mana peristiwa Hajjatul Wada', iaitu haji yang terakhir ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan dengan bilangan sahabat ketika itu lebih kurang 160,000 orang sahabat, dikatakan sebahagian riwayat. Pada ayat ni Tuhan sebut beberapa perkara. Pertama, Tuhan kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Bangkai di sini merujuk kepada binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Waddamu walahmul khinzir, dan juga darah serta daging babi. Wama uhilla li ghairillahi bih, dan binatang-binatang yang disembelih selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wal munkhaniqah, binatang yang mati tercekik. Wal mawqudhah, dan yang mati dipukul. Wal mutaraddiyah, dan mati kerana jatuh. Wan natihah, dan juga mati kerana ditanduk oleh binatang yang lain. Wama akala as-sab'u illa ma zakkaitum,
dan yang mati kerana menjadi sisa daripada makanan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi dalam ayat ni Tuhan sebut beberapa jenis makanan-makanan yang tak boleh lagi kita sentuh daripada daging binatang. Pertama, Tuhan kata tak boleh makan bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, yang disembelih selain daripada Allah Azza wa Jal. Yang kelima, al-munkhaniqah, yang mati tercekik. Yang keenam, al-mawqudhah, mati dipukul. Yang ketujuh, al-mutaraddiyah, mati kerana jatuh daripada tempat yang tinggi. Wan natihah, dan yang mati kerana ditanduk oleh binatang lain. Wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum, dan yang telah menjadi sisa makanan binatang buas yang lain, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Kemudian Tuhan sebut lagi dua, wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih untuk berhala, wa an tastaqsimu bil azlam, ataupun untuk mengundi nasib menggunakan anak panah. Ini ialah benda-benda yang disebut dalam agama, menunjukkan pada kita benda ni tak boleh sentuh dah lepas daripada turun ayat ni. Dan ianya bukan hanya terhad pada benda-benda yang disebut dalam ni saja, termasuklah juga binatang-binatang yang tidak dimakan kerana kepercayaan tertentu yang kita dah sebut tadi, iaitu wama dzubiha 'alan nusub. Dia lebih kurang dengan yang macam itulah, yang disembelih untuk berhala, yang disimpan untuk berhala. Cuma ada setengah-setengah kepercayaan masyarakat kita ni, ada binatang tertentu tak boleh makan dengan sebab takut terkena tulah daripada binatang tu. Binatang tu dianggap sebagai binatang yang ada kemuliaan. Ada setengah keturunan dia tak makan ikan tertentu, dia tak makan lembu tertentu, kerbau tertentu, kerana menyangka adanya kepercayaan-kepercayaan yang tak sepatutnya dipercayai oleh seorang Muslim. Dia pun termasuk dalam perbahasan ni. Tuhan kata itu semua zalikum fisq, itu semua ialah kefasikan, perbuatan orang fasik. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Tuhan kata pada hari ini telah putus asanya orang-orang kafir terhadap agama kamu. Fala takhshawhum, jangan takut pada mereka. Wakhshawni, tapi takutlah kepada aku. Kemudian Tuhan sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama dan telah dicukupkan kepada kamu agama, package agama tu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan disempurnakan juga nikmatku kepadamu. Pada ayat ni kita kena beri perhatian sikit, sebab Tuhan sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami sempurnakan kepada kamu agama kamu. Akmaltu bermaksud sesuatu yang telah sempurna, tidak menerima penambahan, tidak lagi berlaku pengurangan padanya, iaitu agama. Agama tak lagi menerima penambahan, tak lagi berlakunya pengurangan selepas daripada turun ayat ni. Kemudian Tuhan sebut wa atmamtu alaikum ni'mati. Bahasa Melayu kita akan terjemah akmaltu dan atmamtu tu dua-dua disempurnakan, tapi dia ada beza. Wa atmamtu maksudnya disempurnakan kepada kamu nikmat kamu, maknanya sempurna tapi masih lagi boleh menerima penambahan. Itu tamam dalam bahasa Arab. Tapi kalau kamal dalam bahasa Arab maksudnya sempurna, kalau tambah je dia akan nampak tak elok benda tu. Ini ayat penutup kepada risalah, kepada Al-Quran tu sendiri, nak tunjuk pada kita agama ni dah komplit. Cuma nikmat tu akan terus bertambah, bertambah dan terus bertambah yang Tuhan nak beri. Okay. Daripada ayat ni, benda yang kita boleh tengok pertama sekali ialah berhati-hati pada pemilihan makanan. Berhati-hati pada pemilihan makanan. Sebab tu antara benda yang nak kita kaitkan dengan bab warak, menjaga warak, bahagian daripada iman, mengikut pada realiti zaman kita ni sekarang, ialah makan makanan yang dibuat dengan elok. Ada setengah orang dia nak jaga warak dia melihat kepada orang yang buat makanan. Benda ni taklah sampai pada wajib, tapi ada orang dia nak jaga warak dia. Sebab tu ada isu
bila mana ada orang angkat, bila mana ada orang sebut, boleh ataupun tidak makan makanan yang dibuat oleh orang kafir? Jawapannya boleh, selama mana ianya masih lagi dibuat daripada benda-benda yang halal, alat dia bersih, tanpa berlakunya kekotoran-kekotoran yang jelas, sama ada dia masak benda-benda yang haram pada alat tu ataupun dia guna bahan-bahan yang tak jelas. Tapi atas dasar warak, dan atas dasar melihat kepada banyak lagi pilihan yang lain, kita tak ambil apa yang dibuat, apa yang dimasak dan juga dihasilkan oleh orang kafir. Kerana di sana ada bahagian-bahagian orang Islam buat. Kemudian tengok pula dalam kalangan orang Islam, ada orang dia tengok orang Islam yang macam mana dia nak beli makanan. Isu ni biasa orang akan sebut bila mana bulan Ramadan. Ada setengah-setengah penceramah, ada setengah-setengah ustaz dia pesan nak beli makanan di bazar Ramadan. Tengok orang tu kalau jenis semayang, beli dengan dia. Kalau jenis tak semayang, tak payah beli lagi. Salah ataupun tidak kenyataan tu? Kenyataan tu dia taklah kata salah terus. Tapi nak sebut pada kita, ini ialah bab warak satu orang. Dia nak ambil dan dia nak beli makanan tu daripada orang yang dia percaya dan orang yang dia yakini. Dan dia nak tengok, walaupun hukum asalnya tak perlu. Tambah lagi bila mana orang yang nak beli ni ialah orang yang ada kedudukan. Dia ustaz, dia orang yang berpengaruh, dia orang yang menjadi perhatian masyarakat. Kalau dia ambil mudah dalam bab ni, maka orang akan terus letak, oh dia pun beli, ustaz pun beli daripada orang ni, kita bolehlah makan, tak ada masalah pun. Ustaz pun makan kedai orang ni, jadi dia pun okey lah. Ataupun orang ni makan pada kedai orang ni. Benda ni dia panggil bab warak. Sebab tu ada isu pada zaman dahulu, bila mana para ulama membahaskan hukum minum nabiz. Nabiz ni ialah air peraman daripada kurma yang menunggu masa untuk jadi arak. Air peraman daripada kurma yang menunggu masa untuk jadi arak. Minumnya tidak menyebabkan jadi mabuk. Cuma kalau kita minum satu lagi air, iaitu air yang diperam lama sikit lagi, dia akan jadi arak, yang tu haram lah. Antara tokoh yang menggemari minum air ni ialah guru pada Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imam Waqi' bin Jarrah. Dia suka minum nabiz. Nabiz. Bila mana dia suka minum nabiz ni, sebahagian ahli ilmu ragu untuk ambil ilmu pada dia, tapi tahu dia orang yang hebat. Sebab tu para ulama yang kemudian yang menulis biografi tentang Imam Waqi' ni, mereka selalu menyebut, dia kata alangkah baiknya kalau Waqi' ni dia tinggalkan minum nabiz tu. Kalau dia tinggalkan minum nabiz tu, itu lebih baik dan lebih warak bagi dirinya. Saya nak bagi contoh macam mana kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi contoh macam ni lah. Seorang ustaz, dia makan di kedai-kedai yang tak jelas status dia, halal ataupun haram. Taklah haram, perbuatan tu masih lagi tak haram. Sepatutnya dia tak perlu makan, tapi dia pergi makan, menyebabkan orang pandang semacam. Dia mungkin ada ilmu, dia mungkin ada ketokohan, tapi dia pergi makan kedai makan orang yang non-Muslim contoh. Dan memang non-Muslim tu dia declare dia tak pakai benda-benda yang haram, tapi atas dasar warak dan pilihan yang banyak. Kenapa nak pergi situ? Kalau dia bukan orang yang dipandang oleh masyarakat, dia orang biasa-biasa, dia tak ada isu. Tapi bila mana dia ada kedudukan, maka ianya akan mengundang berbagai-bagai spekulasi. Jadi antara cabang iman, dia warak pada bab ni. Dia tak makan, dia tak ambil, dia tak consume pun benda-benda seperti itu. Kalau dia nak makan sangat pun, dia tak makan secara terbuka. Dia carilah jalan lain untuk pilih secara tertutup. Sekarang ni lagi mudah untuk menutup benda tu. Sebab kita balik pada hukum asal, makanan yang dibuat oleh mana-mana orang, apa agama dia, apa bangsa dia, selama mana bahan yang dia gunakan tu halal, alat yang dia gunakan tu bersih, hukum untuk memakan makanannya ialah boleh. Hukumnya ialah harus, tiada larangan apa pun. Cuma bila mana melibatkan pandangan orang tengok kita pergi kedai tu, orang tengok kita makan di situ, ia pergi kepada isu lain, iaitu isu warak dan isu pandangan masyarakat. Sebab orang masih ragu-ragu, tiba-tiba dia pergi.
Bukanlah dia pergi atas kapasiti dia nak cek. Dia pun bukan penguatkuasa, dia pun bukan orang yang diarahkan untuk pergi buat pemeriksaan, bukan. Dia hanya nak pergi, macam mana dia pergi makan kedai lain. Maka situ dia kurang warak dia. Warak ni bukanlah menjadi benda yang mesti, tapi ianya cantik kalau ada pada satu orang. Ianya satu pelengkap kepada satu orang. Tambah-tambah kalau orang tu dia menjadi rujukan orang, dia menjadi tempat pandang orang pada dia. Okay. Kemudian kita tengok beberapa perkara yang disebut sini. Antaranya ialah huraian daripada ayat surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Terjemahan dia, katakanlah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi perbuatan dosanya, dan perbuatan menceroboh tanpa alasan. Pada ayat ni Tuhan sebut diharamkan perbuatan dosa. Jelas nas dia. Seseorang berkata, dalam buku ni dia kata, seseorang berkata, sesungguhnya al-ithm adalah salah satu daripada nama arak. Lalu dia telah mendendangkan syair yang berbunyi, syaribtul ithma hatta dhalla aqli kadzakal ithmu yuzhibu bil uquli. Apa maksud dia? Begitulah dosa yang menghilangkan akal yang waras. Aku meminum arak sehingga akalku menjadi tidak betul. Aku meminum, akalku sehingga menjadi tidak betul. Ini ialah benda-benda yang kita boleh tengok dan kita kena tahulah. Bila mana kita sedang orang kata apa, nak berurusan ataupun nak makan benda-benda seperti ini ni, kita kena sedar. Okey. Jadi dalam ayat ni bagaimana disebut, bagaimana ditulis tentang perkara-perkara seperti ini. Ditulis tentang perkara seperti ini. Maknanya kita kena jaga diri kita daripada terlibat dengan benda-benda seperti ini ataupun terjatuh daripada benda-benda seperti ini. Kemudian dia datangkan lagi hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang madu yang diperah. Ada orang tanya Nabi, madu yang diperam. Contoh dalam masyarakat kita ni, ada minuman-minuman yang bungkusan dia, packaging dia tu menyerupai minuman yang diharamkan. Ada orang dia ragu nak minum setengah-setengah air tertentu. Contoh minuman barley ni yang terkenal ni, Barbican ke apa. Peringkat awal dulu orang tak berapa nak minum sebab orang takut dianya ada arak padanya. Orang takut dia ada kandungan alkohol. Sebab dia bukan daripada uruf masyarakat. Dia bukan daripada uruf masyarakat kita. Dan dia menjadi satu benda yang diragui. Perkara yang diragui. Okay. Jadi, boleh ataupun tak, lepas ada kajian, lepas ada orang buat penerangan, barulah orang tak ambil benda tu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam isu tentang alkohol ni, saya sebut sikit lah. Masyarakat Melayu kita ni, dia takutlah nak minum yang tu. Tapi dia kena tahu, ada makanan dia yang kandungan alkohol lagi banyak daripada air Barbican ke, Syam ke, apa semua tu. Antaranya lah tapai pulut dengan tapai ubi tu. Tuan-tuan dah tahu, tapai pulut dengan tapai ubi, kandungan alkohol dalam dia 5%. Yang dalam Barbican tu 2% je. Tuan-tuan lagi mudah untuk mabuk dengan makan tapai pada bilangan yang overdose. Tapi orang tak katalah orang yang sedang memabukkan diri dengan makan tapai. Orang tak kata macam tu. Tapai ni 5%, Jakim pun dah keluarkan 5% lagi ni. Tapi sebab dia makanan uruf. Dia bukan benda yang dilihat sebagai kelakuan orang sedang memabukkan diri. Bukan macam tu. Dan orang-orang yang makan tapai ni pun bukan dilihat sebagai orang yang perangai teruk, orang yang semacam. Dia hanya satu benda yang dihidangkan bila mana ada perayaan apa semua. Cuma nak kata dari segi kandungan alkohol yang ada, tengok daripada ragi dan juga apa benda ni, bahan yang diletak dalam tu lah, dia makin tinggilah kesan alkohol dia dengan sebab peraman tu. Okay, ini dekat nak raya ni orang akan hidangkanlah benda ni. Tapi kita tak tahu benda ni. Kita duk kelang kabut pada isu lain, sedangkan yang kita duk makan tu secara tradisional tu kandungan alkoholnya tinggi juga. Tapi kita tak tahu, dan ianya bukan satu masalah. Saya tak kata benda tu haram, dia bukan masalah pun. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya kadang-kadang pengetahuan kita kurang, kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Dan uruf kita pun orang makan tapai ni bukanlah orang yang perangai teruk pun. Dia just hanya makanan budaya semata-mata. Okay.
Cuma saya nak sebut bila mana ianya melibatkan kepada pandangan masyarakat. Jadi kita kena berhati-hati. Okay. Jadi untuk bahagian ni ataupun untuk cabang iman yang ke 39 ni, kita boleh tengok itulah sedikit sebanyak yang diterangkan oleh penulis berkenaan dengan bab menjaga warak. Bab menjaga warak ni semua orang kena buat, tapi dia tak wajib, tapi dia akan jadi penting bila mana orang tu ada kedudukan dalam masyarakat. Bila mana dia ada kedudukan masyarakat, dia kena jagalah warak, dan itu bahagian daripada iman. Dan orang Islam bila mana dia pergi ke negara minoriti Muslim, atas warak dia tak pergi tempat-tempat yang mengarut. Contoh, dia duduk di negara minoriti Muslim, dia ada akal tiba-tiba nak try benda-benda haram, atas warak dia bukan ustaz pun, tapi atas warak dia seorang Muslim, dia tak pergi. Dia tak pergi benda tu. Walaupun dia orang tak kenal dia, tapi dia jaga jati diri Muslim dia tak pergi. Atas dasar warak dia tidak bercampur dengan orang bukan sama jantina dengan mudah. Ni contoh orang duduk luar negara mana-mana, bersalam dengan perempuan tak ketahuan hala, tiba-tiba, walaupun saya tahu benda tu ada keringanan dalam isu ni, cuma kita nak sebutnya ialah atas dasar warak. Walaupun dia bukan ustaz, atas dasar warak dia tak ambil. Atas dasar warak juga dia tak buat itu, dia tak buat ini, dia tengok duit orang dia tak ambil apa semua. Itu semua daripada bab kewarakan dan bab iman. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk cabang iman yang ke-39 ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan sambung pada kali yang akan datang kalau masih ada kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.